kita akan buat pengajaran PDP. Oke, PDP berkaitan bab 10 Sarawak dan Sabah. Oke, sebelum itu cuma tanya kamu hari ini macam mana? Sehatkah? Tidak sehatkah? Ada yang sakitkah? Pening-pening? Tidak cikgu. Tidak? Mau oke? Mau boleh terima pengajaran hari ini? Boleh. Oke. Dalam bab 10 itu Sarawak dan Sabah. Sini. Duduk sini. Kita akan tengok subtopik 10.4 keunikan masyarakat Bumiputra Sabah dan Sarawak. Okey, umum dia. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang dimaksudkan tentang keunikan masyarakat Bumiputra Sabah dan Sarawak ini? Dia berkaitan apa? Salah satu dia, di sini ada dua, boleh terangkan? Berkaitan apa? Kepelbagaian budaya. Okay? Baik di Sarawak ataupun Sabah sendiri. Okay? Untuk di Sabah kita sendiri yang nampak, sebab ini adalah tempat kita. Kita mempunyai pelbagai bangsa, kaum. Jadi kita nampak apa yang unik dia. Berbeza pula dengan di negeri Sarawak. Atau dalam kelas ni ada orang Sarawak? Ada? Suku apa? Melayu Sarawak. Melayu Sarawak. Melayu Sarawak berbeza juga dia punya bahasa Melayu dengan bahasa Melayu kita, betul? Nah, jadi itulah unik dia kita dalam negara Malaysia ini. Okay? Salah satu dia menyatakan masyarakat Bumiputra utama di Sarawak dan Sabah lah. Okay? Kalau di Sabah kita ada apa? Bangsa apa? Dusun, Iranun, Hajau, okay? Dan berbagai lagi. Kalau di Sarawak kita ada apa? Iban, Ranau dan sebagainya juga kan? Okey. Yang kedua menjelaskan keunikan budaya masyarakat Bumiputra di kedua-dua negeri. Jadi ini yang kita dapat tangkaplah. Okey. Kita jelaskan, kita bincangkan hari inilah. Okey. Ketiga menghargai kepelbagaian budaya dan perpaduan masyarakat. Di samping kita dengan budaya kita punya bangsa sendiri, kita juga menghormati, kita juga bertoleransi dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Okay? Kita hormat budaya masyarakat. Baik, boleh dapatkan kelas? Boleh. Ada soalan setakat ini? Okay. Sabah dan Sarawak ini tertumpu dekat kepulauan Borneo. Okay? Dan macam minggu lepas cikgu cakap, kalau kamu ingat, Borneo ni adalah satu pulau yang kecil, tapi unik dari segi apa? Masyarakat dia, keagamaan dia, dan juga kepelbagaian yang ada di dalam negeri itu sendiri. Okay? Okay. Masyarakat Bumiputra yang ada di Sabah, antaranya Kadazan Dusun. Apa perayaan yang dia sambut? Pesta keanekaragaman. Kalau Bajau dia dikenali sebagai apa? Tukang laut. Untuk Murut pula, di mana kedudukan Murut ini? Merupakan masyarakat pedalaman yang kaya. Masing-masing dengan dia kekuatan lah, okay? Rumus kaya dengan keraftangan. Okay, untuk rumus ini, di mana yang kita dapat tahu? Dorang punya
Pusat kraft tangan di daerah mana? Di sebelah kamar duduk sana, sebelah Matunggung. Sana ada orang ada, kira mini museum lah. Okay? Kalau kita buat lawatan di sana, tidak nampak lah. Kepelbagaian orang punya kraft tangan dan juga sebagai daerah. Okay? Dia tidak tertumpu dengan kraft tangan juga. Ada pakaian, orang punya sosial sendiri. Okay? Boleh nampak lah. Okay. Keunikan budaya di Sabah. Okey, dari segi pakaian dia. Kalau kaum dusun dia dikenali sebagai Sinur. Kalau Bajau, Badu, Sipar. Okay? Jadi kalau kita nampak dalam setiap perayaan ataupun majlis di sekolah. Okay? Kalau seseorang itu memakai pakaian kaum dia, kita nampaklah ada pelbagai dia. Kalau dusun banyak lagi jenis dusun, dia punya pakaian. Tarian Sumazau dan Pagunantik itu antara kaum dusun dan juga kaum rumus. Pagunantik itu, makanan pula terdiri daripada nambah, memakan dan upau. Upau lah yang paling famous berkaitan dengan apa? Kaum dusun. Pembangan ni dia lebih pada suku apa? Bajau boleh dikira juga dan juga Brunei, Melayu Brunei. Selain daripada itu, pesta Kamatan dikenali sebagai lambang syukuran hasil perayaan. Pesta Kamatan ni perayaan suku kaum apa? Dusun. Kadazan dusun. Bukan dusun siap. Dia diraihkan oleh kita semualah. Maksudnya bukan suku kaum dusun siap. Seluruh negeri Sabah akan mendapat sambutan itu. Setiap kali bulan Mei akan ada dianjurkan sambutan tingkat negeri Sabah dan kita semua merayakan dalam. Untuk Bumi Putra di negeri Sarawak. Iban ini, suku kaum Iban, biasa dia akan tinggal di kawasan mana? Rumah panjang. Rumah panjang. Jadi dalam rumah panjang ni dia ada berbagai juga. Macam mana panjang dia, macam mana bentuk dia, macam mana dia punya perkembangan dalam rumah panjang itu. Dan Iban ini terkenal dengan gawai dayak. Dia ada orang cakap istimewanya tersendiri lah. Dia punya pakaian sendiri, dia punya makanan ada juga. Jadi perlu lebih orang cakap menengok ataupun keluar daripada kita punya tempat sendiri supaya kita lebih tahu apa yang ada di tempat orang. Apa yang suku kaum lain punya keunikan. Bidayu dia dikenali sebagai Land Dayak yang mempunyai bahasa dan adat yang tersendiri. Jadi berarti Bidayu ini dia ada bahasa dia tersendiri, tidak sama dengan bahasa Iban. Sama juga dengan di Sabah. Kalau kita sekali balik, macam Bajau dia ada bahasa dia tersendiri, dusun ada bahasa tersendiri, mulut pun ada. Itu tidak lagi Melanau terkenal dengan pesta kaul dan makanan sagu. Apa itu sagu kelas? Pernah nampak? Banyak jenis lah sagu. Kalau dengan kita ada yang sagu sudah diproses, ada yang belum diproses. Itu ayat kita simpulkan. Orang
Wulu. Orang Wulu ini terkenal di kawasan pendalaman ataupun hulu negeri Sarawak. Okay? Apa kaum yang ada di dalam tu? Minang, Kayan, Laut Sawang dan Lenang. Okay? Dan jadi orang Hulu ni dia ada bahasa-bahasa orang tersendiri juga, dan juga makanan dan pakaian orang tersendiri. Okay? Okay. Keunikan yang ada di Sarawak, salah satunya yang kita dapat tahu, rumah panjang. Okay? Itu memang sinonim dengan negeri Sarawak lah. Okay? Rumah panjang ni terdiri kaum Iban lah terutamanya. Kaum-kaum lain ada juga, cuma dia bebas dengan kaum Iban. Okay? Tarian ngajak ataupun daripada suku kaum Iban, yaitu tarian lejang biru, bidayu, makanan tradisi seperti umai, binut dan penganan. Penganan tu kalau kita di Sabah dalam bahasa Bajau, penganan macam keropok-keropok lah. Okay. Pesta Gawai Dayak terdiri Pesta Gawai Dayak sebagai perayaan utama masyarakat Iban lah. Okay. Kalau kita di Sabah, pesta apa? Pesta Keamatan. Kalau di Sarawak, pesta Gawai. Okay. Jadi ini ada kekuatan dia sendiri lah. Okay. Tak tentu perayaan. Okay. Apa persamaan antara Sabah dan Sarawak? Kedua-duanya mempunyai masyarakat yang berbagai kaum dan agama. Okay. Itu persamaan dia lah. Okay. Selain daripada itu, mengamalkan semangat tolong-menolong dan juga hidup yang harmoni. Okay. Betulkah orang amalkan semangat tolong-menolong? Contoh dia, macam mana orang tolong-menolong? Kamu sendiri sama kawan kamu ada tolong-menolong? Itu adalah salah satu contoh lah. Tolong-menolong itu ya luas, cuma kita yang tahu macam mana cara kita buat ataupun lakukan sikap tolong-menolong. Hidup harmoni ini ya yang macam kita rasa sekarang ni lah. Bukan macam di negara luar yang sering dengar apa bom saja. Kita sini masih harmoni lah. Dan itu kita perlu kekalkan. Jangan suka-suka cari gaduh dengan orang lain ataupun cari pasal. Kekalkan keharmonian yang ada, terutamanya dalam kelas ini juga lah. Hormat-menghormati di antara kamu. Mempunyai seni budaya dan warisan yang kaya. Itu memang tidak dapat menafikan benda itu memang luas. Budaya dari kaum ke satu kaum memang tinggi dan juga inilah meluas. Mengutamakan perpaduan dalam kepelbagaian. Ya, perpaduan itu. Apa itu perpaduan? Apa perpaduan? Bersatu. Okey, kepentingan perpaduan. Mengukuhkan identiti nasional. Salah satu adalah mengekalkan keharmonian kaum dan keamanan, memajukan negara melalui semangat kerjasama. Jangan ada yang iri hati dengan bahkan supaya semangat kerjasama dapat diwujudkan. Menjadi contoh kepada negara lain dalam kehidupan berbeda kaum. Ini yang maksudnya tadi kan. Oke kelas, apa yang kita dapat berkaitan rumusan dia?
yang kita belajar. Keunikan. Apa yang kamu dapat? Keunikan budaya salah satunya lah. Keunikan apa lagi? Kaum, agama itu sendiri, dari sudut pakaian dia unik juga lah, masing-masing dengan dia punya reka bentuk dan corak, kesenian dia. Nilai perpaduan juga kita dapat di situ, dan toleransi perlu dikekalkan bagi mengekalkan harmonia negara. Ada soalan? Kalau kamu punya soalan, Cikgu akan soal kamu. Nyatakan 2 contoh masyarakat Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Apa dia 2 contoh masyarakat Bumi Putra di Sabah dan Sarawak? Ada dusun dan juga soalan kedua, mengapa penting untuk kita menghargai keunikan budaya masyarakat ini? Agar hidup sentiasa harmoni. Ada soalan kelas? Boleh paham? Boleh? Ujung sana, boleh paham? Kumpulan lelaki itu, boleh? Ada suara? Boleh dapat tak? Oke, untuk mengumpulkan apa yang kita pelajari, aku akan buat quiz individu, Kalau boleh, jangan berbincang dengan kawan istilah, tapi buat sendiri dan juga perlu cepat buat. Tunggu kertas yang akan diedarkan tuan. Oke, mana yang sudah dapat kertas tuh? Boleh. Boleh di buku, yang penting jangan meniru dan jangan berbincang dengan kawan sebelah. Kalau dia latihan buat individu. Oke, cikgu bagi kamu masa lebih kurang dalam 10 menit untuk selesaikan bagian E dan juga bagian B. Oke, bagian B itu tulis di ruangan belakang kertasnya. Jangan lupa tulis nama dan juga kelas. Boleh duduk.
Oke, bagian B itu tulis jawabannya di belakang kan? Tulis nomor 1, terus jawaban. Itu cuma ada satu rancangan aja. Oh, ada cuma. Ada. Saya dari ini buat masalah untuk tiga setengah sampai 4 kan, 4 tuh sampai berapa tuh saya dari ini? Iya, 3,5. Oke kelas sudah. Oke. Belum. Oke kelas berhenti dulu menulis sekejap. Nanti kita ada kelas hari berapa lagi? Kamis. Kamis exam. Oke, soal exam semua sudah cukup bagi apa kan? Oke. Sahabat Sarawak ini inilah yang paling banyak keluar. Sebab itu kita begini untuk dibentangkan. Apa yang dibentang tadi semua tuh ada itu dalam exam. Cuma tidak bisa ngomong tadi sudah ada.